Kita bertemu lagi dalam Bicara Agro. Kali ini ramai bertanya mengenai kematian anak ikan dalam set tangki di rumah. Yang ini saya menggunakan set RS tangki polytank. Jom kita review apa yang berlaku. Okey, disebabkan oleh ramai bertanya, saya jawab lah secara umum lah. Secara umum. Pada peringkat awal, kadar kematian kematian anak ikan ni memang ada, dan bila semakin besar dia tak ada lah, dia semakin berkurangan, kecuali keperluan air lah. Kalau dilihatnya, antara soalannya pada umur ikan dia antara 1,5 inci hingga 3 inci. 3 inci. Cuma yang ini, set yang ini saya ikan dah besar lah. Cuma nanti saya tunjuk dalam set-set lama saya, video-video lama tu, kita boleh nampak lah ikan-ikan yang mati disebabkan oleh beberapa faktor lah. Kita kena ingat lah, dalam keperluan air ternakan ikan kita ni, dalam air ni, beberapa faktor yang perlu yang mainkan peranan adalah pH, amonia, nitrit, nitrat, suhu, dan juga yang penting, antara yang penting iaitu yang bunyi itu adalah yang berbuih, itu adalah oksigen, ataupun kita masukkan udara yang mengandung oksigen dalam air. Itu penting. Semua faktor-faktor tu dia berkait antara satu sama lain, dan memang pentinglah dalam sistem kita. Apa-apa konsep sistem yang anda dibuat, keperluan itu mesti dipatuhi. Jadi antara soalan yang dia tanya, mengapa mati? Kematian ni sebab kena lihat juga kepada anda punya sistem, dan juga anda punya keperluan air. Kena semak lah. Maksudnya anda kena test, uji, dan kena semak balik. Sekiranya itulah faktor dia, adjust lah, ataupun buat pembetulan. Okey. Antara soalan ataupun yang telah diberi itu ikan anak kecil lah, ikan kecil. Ditunjuknya gambar perut berwarna hijau dan juga ada pecah. Yang saya nampak, saya perhati sebelum-sebelum ni, selama saya dah buat ternakan ikan ni, bila anak kecil ni, kebanyakannya yang pertama, kalau perut hijau lah yang pertama, ikan sifat ikan telepian ni, dia memang suka makan. Jadi ikan perut hijau ni kemungkinan lah, antaranya dia terlebih makan. Terlebih makan ni, yang pertama mungkin kita terlebih beri makan, ataupun kedua, memang dia pemakan. Maksudnya dia makan je. Biasanya pellet yang kita beri adalah pellet yang bersaiz 1 ataupun 2 mm. Saiz yang sesuai untuk sinci setengah dengan 2 inci. Dan dia akan makan. Selagi ada makanan, dia akan makan. Dan dia biasanya ikan telepia ni, dia makan tak terus kunyah. Dia letak dalam mulut dulu. Lepas tu baru dia melakukan proses kunyah. Takkan kunyah pula kan. Proses makan lah. Dia telan dan sebagainya. Ada setengahnya dia telan terus, dan setengahnya dia simpan dalam mulut dia. Kemungkinan disebab situlah dia simpan terlalu banyak, dan akhirnya dia makan, dan dia terlebih makan. Sebab bila perut hijau ni, sekiranya keperluan air dipatuhi, bila kita tengok patuhi air, ikan beranak aktif, dan bila kita bagi makan je, kita tengok petang ataupun besok pagi, kita tengok ikan tu mati, perut hijau. Itu mungkin kesan daripada kita beri makan lah, kadar beri makan, ataupun dia makan terlalu banyak, overdos lah. Itu yang pertama. Soalan pertama, ikan mati disebabkan perut hijau. Ada juga ikan mati disebabkan oleh mata dia tercabut, ekor kena gigit dan sebagainya. Ada juga. Iaitu bagi saya lah, bila saya tengok ikan dalam set kita ni terlalu padat, ataupun ada ikan yang besar, dia akan kejar ikan yang kecil. Ini berlaku sekiranya contoh anda tak bagi cukup makan, ataupun memang sifat telepia ni memang juga dia lah mencari mangsa. Mencari mangsa. Dia macam itulah sifat dia. Jadi kemungkinan ada ikan yang besar, seekor dua, mencari mangsa yang kecil, ataupun tak cukup makan, dia terpaksa
mencari makan kawan dia. Itu sifat ikan tilapia lah. Itu yang biasa. Yang ketiga, ada bintil-bintil putih. Yang itu paling masalahnya masalah pada air lah, sistem air kita. Itu kemungkinan ada parasit ataupun ada penyakit kulat dan sebagainya. Itu anda kena buat adjustment lah. Tengok asingkan yang bermasalah ataupun yang kurang aktif dan sebagainya. Cuba buat pembentulan sama ada rendam, masukkan ikan tersebut dalam air garam, ataupun kita tengok kalau terlalu banyak ikan macam tu, kita masukkan garam di dalam tangki mengikut kadar lah, mengikut sepadu air. Ada orang kata sekilo 100 liter air. Itu terpulang pada anda punya keperluan air. Keperluan air anda bagaimana, anda tengoklah. Contoh bila anda masuk terlalu garam terlalu banyak, ni contoh antara contoh bila garam terlalu banyak, anda nampak buih-buih sebab saya masukkan garam ni untuk mengelakkan parasit. Buih-buih ni disebabkan antara faktornya garam lah, kandungan garam ataupun garam yang biru yang kita masukkan dalam air tangki kita ni. Jadi dia ada kepekatan garam di situ. Kepekatan garam ni tidak mempengaruhi pH sebab dia bersifat neutral sebenarnya, tapi dia akan menunjuk keadaan macam ni. Menunjuk keadaan macam ni. Buih-buih itu adalah satunya, antara satu faktor adalah air ni menggunakan kepekatan garam. Ada garam lah, cuma saya tak tahu berapa garam tu. Okey, sebagai penutupnya kita kena ingat untuk kita tak ada stres lah. Tak ada stres, banyak sebenarnya faktor-faktor dalam keadaan kematian ataupun ikan mati daripada ikan umur kecil. Jangan risau sebenarnya, jangan risau. Bagi saya meletakkan kadar kematian ni 10 hingga 20%. Kita letak tinggi tak apa supaya kita tak stres. Sebab faktor-faktor lain kalau di peringkat awal, kemungkinan juga masa transportation, masa angkut daripada pusat ternakan ke tempat tangki kita lah. Itu pun salah satu faktor juga menyebabkan anak ikan stres dan boleh menyebabkan kematian. Lain-lain banyaklah, termasuknya deep water. Kelengkapan tadi mesti patuhi dulu, baru kita tengok kepada faktor-faktor lain. Faktor lain, saya ulang balik antaranya mungkin ikan penuh, ada ikan besar bergaduh, mungkin adanya parasit. Yang ketiga, mungkin ikan terlebih makan ataupun overdose yang kita beri, ataupun dia sendiri makan terlebih. Dan yang keempat, mungkin dalam tempoh penghantaran ikan tu stres. Mungkin hari pertama dia tak tunjuk tanda lagi, mungkin hari kedua dia baru mati, ataupun ketiga ikan tu sendiri stres, dan faktor-faktor lain lah. Yang itu menunjuk kepada anda punya tangki ternakan ataupun set lah. Okey, itu pada pematian saya lah yang banyak saya perhati, dan juga misalnya pada rakan-rakan yang boleh saya simpulkan. Mungkin pada set anda, keperluan air anda berbeza dengan keperluan air lain-lain. Mungkin itu secara umum dia yang kita boleh kena pastilah kadar kematian ni. Okey. Jadi saya letak kadar kematian yang agak tinggi supaya saya tak stres. Ikan datang dah stres, jadi kita sendiri pun jangan stres. Kita letakkan kadar yang tinggi pada peringkat awal supaya kita boleh membuat pembetulan untuk pada masa akan datang. Kita jumpa lagi dalam Bicara Agro pada video-video akan datang. Jumpa lagi.